Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada pagi yang baik, anak murid ustaz yang hebat semua, insya-Allah, di dalam sesi tazkirah nisfu Sya'ban dan juga bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, sihat semua anak murid ustaz? Alhamdulillah, semua ceria dan mematuhi SOP yang ditetapkan, alhamdulillah. Baik. Apa yang kau tahu tentang nisfu Sya'ban? Pernah dengar tak nisfu Sya'ban? Pernah dengar tak nisfu Sya'ban? Nisfu itu maksudnya separuh. Nisfu maksudnya separuh. Kalau kamu belajar di dalam bahasa Arab, contohnya waktu jam, asyarah wan nus, contohnya. Maksudnya 10 setengah. Nisfu itu maksudnya setengah. Nisfu Sya'ban maksudnya tengah-tengah pada bulan Sya'ban. Ya, maksudnya hari ke-15. Di dalam Islam, hari itu berubah bila masuk waktu maghrib. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Masuk sahaja maghrib hari ini, dia telah pergi ke hari Khamis. Itu kalau kalender di dalam Islam. Tetapi kalau kalender, kalau waktu orang putih, pukul 12 baru dia berubah daripada PM ke KM. Boleh faham ya? Bagus anak murid ustaz. Baik. Jadi apa yang specialnya malam nisfu Sya'ban ni? Malam nisfu Sya'ban ni, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Ampun dosa ni, orang yang berdosa ni adalah orang yang mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Orang yang telah cukup umur. Siapa yang dah cukup umur dekat sini angkat tangan? Dah ya? Bagi orang yang telah pun mukallaf, maka amalannya mula dicatat. Ya, baik dan juga buruk. Apabila sebut mukallaf, lelaki itu dengan keluarnya air mani, orang perempuan itu dengan kedatangan haid. Apabila berlaku benda yang macam itu, maka kamu dikira sebagai mukallaf, orang yang sudah pun badannya dewasa. Akalnya belum lagi, badan itu dah dewasa. Maka kamu terikat dengan hukum mukallaf. Ada 5 hukum taklifi, iaitu setiap perbuatan kita terikat dengan 5 benda ni. Apa dia? Iaitu wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Kita terikat. Kalau yang belum cukup umur, dia tak ada dosa lagi. Jadi kalau kamu tersilap cakap ke, kamu terbuat salah ke, masih tidak ada dosa lagi. Tetapi orang seperti ustaz dan seperti ustazah, maka ataupun orang yang dah cukup umur, maka ladaihi raqibun atid. Maka di sebelah kiri dan kanan bahunya sudah ada malaikat yang bernama Raqib dan juga Atid. Dia mencatat amalan. Kalau kamu buat baik, maka amalan baik itu ditulis belah kanan. Kalau sekiranya kamu buat jahat, maka amalan kiri kamu dicatat. Nampak ya? Maka setiap perbuatan kita terikat dengan hukum yang berlima tadi. Apa dia? Wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Okey. Apabila terikat, maka kita ada dosa. Ustaz pun suatu orang yang pendosa. Ustaz lambat mengajar ke, ustaz tercakap benda yang tak elok ke, ustaz lambat solat ke, maka ustaz berdosa. Maka disitulah datangnya peluang Allah Ta'ala supaya ustaz bertaubat. Dan kita kena tahu, malam nisfu Sya'ban adalah malam pengampunan.
Allah Ta'ala akan ampunkan dosa semua hamba-Nya melainkan dua benda. Nanti Ustaz akan cerita. Di dalam surah Hud, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Apa maksudnya? Wa ini istaghfiru rabbakum. Kamu beristighfarlah dengan Allah sebanyak mungkin. Istighfar ni maksud apa? Apa maksud istighfar? Istighfar ni maksudnya bertaubat. Bukan selawat. Selawat berbeza. Istighfar maksudnya bertaubat. Thumma tubu. Kemudian kamu bertaubatlah kepada Allah. Yumatti'kum mata'an hasana. Siapa yang bertaubat ni, Allah akan bagi benda yang baik-baik pada dia. Kalau kamu bertaubat, Allah akan bagi benda yang baik-baik pada kamu. Maksudnya, apa sahaja yang kamu buat, semua akan mendorong kamu ke dalam syurga. Kalau kamu tak bertaubat dan tidak beristighfar sehari, Allah akan lorong kamu jalan untuk masuk ke neraka. Derhaka kepada mak bapak, derhaka kepada guru, tak dengar arahan, kerja tak siap, melawan cakap guru, angkuh. Dia akan dorong kamu ke dalam neraka Jahannam. Dan kamu tahu neraka Jahannam tu sangat menakutkan. Ya, yang mana apinya beribu-ribu kali ganda lebih panas daripada api di bumi. Dan kamu dibakar di dalam api neraka beribu-ribu juta tahun. Bukan kamulah, maksudnya orang yang melakukan maksiat. Ya. Maka Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Dan pada bulan nisfu Sya'ban ini banyak orang-orang lalai. Kenapa nisfu Sya'ban orang lalai? Pasal nisfu Sya'ban ni bukan bulan haram. Dalam Islam ada 4 bulan haram. Bulan haram ni apa maksudnya? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dalam Islam ada 4 bulan ni bulan haram. Haram ni maksud apa? Haram ni maksudnya bulan yang dihormati, yang mana kalau kita buat amalan, amalan koma akan digandakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau buat dosa, dosanya juga digandakan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam Islam, 4 bulan ni haram kita bergaduh. 4 bulan. Dalam 4 bulan ni juga haram kita berperang. Di zaman Nabi SAW, 4 bulan ni Nabi tak pernah berperang. Ni bulan haram. Iaitu bulan apa? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Ada 4 ni. Ustaz, apa bulan tu Ustaz? Balik dalam kelas, tengok. Ada dalam teks pendidikan Islam cerita pasal bulan Islam. Boleh ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal ila akhirih. Sampailah akhir. Jadi, bulan Sya'ban ni duduk di tengah-tengah. Ini bulan Rejab. Bulan Rejab adalah bulan haram. Bulan haram ni maksudnya dihormati. Maka orang pun sibuk beribadat dengan bulan haram. Lepas bulan Rejab ini, ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban orang terlupa. Padahal kita nak cerita bulan Sya'ban ni. Selepas bulan Sya'ban, ada satu lagi bulan. Apa nama bulannya? Bulan Ramadan. Kita lagi 11 hari nak bulan Ramadan. Maka orang sibuk dengan nak Ramadan, nak puasa, nak cari pahala, nak baca Al-Quran, sehingga terlupa bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW beritahu, selalu di kalangan kita, terlupa bulan Sya'ban pasal sibuk sangat bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Rejab, Ramadan, tengah-tengah ni Sya'ban orang terlupa. Sedangkan Nabi SAW beritahu, pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa semua orang, melainkan 2 orang je. Hadisnya, pertama, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik apa dia?
maksudnya dia menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Tak kira dia sembah pokok ke, dia sembah patung ke, dia sembah Nabi ke, ataupun dia percaya ada kuasa selain daripada Allah. Dia pakai tangkai ke, tahu tangkai? Apa, budak baru lahir pakai benang hitam tu ke, ataupun dia pakai cincin, dia percaya cincin tu ada kuasa azimat. Orang yang macam ni, Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa dia pada malam nisfu Syaban, 15 hari tu. Sekarang ni dah berapa belas, 18 ke 19. Nampak Dan kedua adalah orang yang bermusuhan. Siapa yang bermusuh, dia bermusuh. Kalau dia tak rapat, itu bukan maksud bermusuh. Contohnya Muhammad tidak rapat dengan Azlan, contohnya lah, katalah tak rapat. Contohlah nama dia tak rapat. Saya jarang sembang ni ustaz, tak rapat. Itu tak apa. Yang ni bermusuh. Musuh ni maksudnya ada dalam hati tu perasaan benci. Mithqala dzarrah. Tengok je muka siapa nama awak? Azim, Haziq. Tengok muka Haziq ni, rasa nak tampar je lah muka dia. Maka ada permusuhan. Allah Ta'ala tak ampunkan orang pada malam nisfu Syaban. Baik. Yang seterusnya, pada bulan Syaban, Nabi SAW sebut turfahu fihi al-a'mal, diangkat amalan malam nisfu Syaban. Jadi setiap hari ada audit. Setiap tahun dia ada audit amalan. Ya, kan kamu kalau kamu dulu, apa audit kamu? Periksa lah tengah tahun dengan hujung tahun. Kalau dululah, sekarang dah ada PBD ni. Tengah tahun dengan hujung tahun. Maksudnya kamu belajar gila-gila. Kamu belajar gila-gila, nanti hujung tahun akan ada periksa. Masa periksa itulah kamu diaudit oleh guru kamu. Awak dapat 90, awak dapat 30, awak dapat 40. Begitulah pada bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang Allah Ta'ala angkat amalan koma setelah setahun. Daripada bulan Muharram tu, segala apa yang kita buat, kita apa semua, akhir sampainya bulan Syaban, maka Allah Ta'ala angkat amalan kita ke langit. Angkat ke langit. Bila diangkat ke langit, apa yang perlu kita fikirkan? Amalan kita ni banyak baik ke banyak buruk? Itu yang Ustaz risau tu. Ustaz risau amalan ustaz rupa-rupanya banyak yang buruk. Derhaka kepada mak ayah, tak solat tepat pada waktunya, menipu dalam berniaga, menipu dalam bercakap, kasar kepada orang yang lebih tua, tak sayang kepada orang yang lebih bawah, terlibat dengan riba, menipu amalan, riak dalam amalan. So banyak benda-benda, makan harta anak yatim. Kalaulah Allah Ta'ala angkat amalan ustaz pada bulan Syaban, ni bulan Syaban lah ni, rupanya banyak dosa. Alangkah rugi dan celakanya ustaz, kerana amalan ustaz diangkat dalam keadaan lebih banyak buruk daripada kebaikan. Faham ya? Okey, selesai. Jadi setiap kali bulan Syaban adalah bulan diangkat amalan. Ada satu kitab, ustaz bayangkan macam ni lah, ada satu kitab diangkat ke langit. Bila masuk sahaja bulan Ramadan, kita reset balik. Apa maksud reset? Apa maksud reset? Kita kosong balik. Nampak tak? Bila masuk bulan Ramadan, kita pun awak berpuasa, awak apa ke namanya pun lagi, bertarawih, awak baca Quran, awak berzikir, dia jadi baik balik kan. Kemudian kita reset balik. Kemudian start daripada bulan Ramadan, ditulis balik amalan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, diangkat balik amalan. Tak nampak tak? Adakah momentum pada bulan Ramadan yang kita puasa, kita berterawih itu akan kekal sampai ke Syaban yang seterusnya? Nampak tak? Jadi jangan geleng kepala. Mudah-mudahan kita kekal, insya-Allah. Boleh anak-anak murid ustaz semua? Okey, setakat ni ada soalan. Silakan.
Ada soalan nak meru Ustaz? Ada soalan? Kalau nak tanya, angkat je tangan. Tak ada ya? Okey. Seterusnya, ada amalan yang tahunan diangkat. Dan ada amalan yang mingguan diangkat. Di minggu-minggu baru diangkat kitab. Iaitu pada Isnin dan juga Khamis. Dia ada audit setahun sekali. Iaitu pada bulan Syaban. Dan ada audit setiap minggu. Iaitu pada Isnin dan juga Khamis. Maksudnya, esok hari Khamis, amalan kita diangkat ke langit. Nanti akan datang hari Isnin, akan diangkat amalan kita ke langit. Maka Nabi kata, aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maka sebab itulah, apabila setiap daripada hari Isnin ataupun Khamis ataupun bulan Rejab, Nabi sangat suka berpuasa. Rejab pula, bulan Syaban, Nabi suka berpuasa. Kerana apa? Nabi nak amalannya diangkat ke langit dalam keadaan dia buat satu ibadah yang besar yang selepas daripada semayang, iaitu berpuasa. Sebab itu, seboleh-bolehnya Ustaz cakap dekat diri Ustaz lah. Kadang-kadang Ustaz pun terlupa juga. Hari Isnin dan Khamis, paksa diri puasa. Nampak tak? Jangan tunggu benda yang baik itu. Jangan tunggu suka benda yang baik itu baru nak buat. Paksa supaya kita sayang benda yang baik itu datang. Faham ya? Okey. Setakat ni ada soalan anak-anak murid Ustaz semua. Itu berkaitan dengan nisfu Syaban. Baik. Seterusnya, masa tidak mengizinkan, ada sikit lagi, iaitu kita masuk pada bulan Ramadan pula. Lagi 11 hari kita akan berpuasa. Ustaz pun tak sabar. Orang yang beriman, khususnya kita semua, yang sepatut kita fikirkan bulan Ramadan ni adalah bulan puasa yang ada pahala. Tapi bagi orang yang bernafsu, dia akan fikirkan, tak lama lagi bazar Ramadan. Mesti ada lauk yang sedap, air yang ada 10 color. Sedapnya. Hotdog yang dibakar, digoreng, dicelur, ayam basah, ayam kering, ayam dilambung, ayam digolek, ayam digelek dengan lori, semualah yang terbayang dalam kepala kita lah. Kerana apa? Kerana nafsu. Bagi orang yang beriman, sepatutnya kita letak dalam kepala kita, bulan Ramadan adalah bulan beginning, permulaan. Pasal Syaban tadi dah angkat amalan. Boleh? Anak murid Ustaz semua? Okey, hebat anak murid Ustaz semua. Baik. Jadi apakah amalan yang terbaik pada bulan Ramadan selain daripada puasa? Puasa kita tahu. Nabi kata man sama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, malam tu kita dah niat puasa, esok kita puasa. Dia puasa dia kerana Allah. Bukan kerana mak dia, bukan kerana ustaz dia, bukan kerana guru dia, bukan kerana ustazah, bukan kerana guru besar. Dia puasa kerana Allah. Wahtisaban, dan mengharapkan pengampunan daripada Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah akan ampunkan dosa dia yang dulu. Ya? Siapa yang dah cukup umur macam ustaz, ada dosa dulu. Banyak dosa ustaz. Ustaz buat silap banyak. Allah Ta'ala ampunkan dosa ustaz. Itu kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, setakat ni ada soalan anak murid Ustaz? Angkat je tangan kalau ada soalan. Ustaz sangat open. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Baik. Kemudian, amalan yang terbaik pada bulan Ramadan adalah solat pada waktu dia. Solat pada waktu dia. Sebab itu sebahagian di kalangan para ulama mengatakan, orang yang mati dalam syahadah adalah orang yang solat pada waktu. Sebab itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang pernah tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ayil a'mali afdal. Macam mana nak dapatkan amalan yang paling baik? Nabi kata, kalau awak nak amalan yang paling baik, ada 3 benda, Nabi kata. Pertama, as-salatu ala waqtiha. Semayang tepat pada waktu. Jadi, kalau mak koma cikgu,
yang balik macam ustaz lewat ataupun mak koma ambil lewat, katalah lewat. Memang kalau mak koma ambil mesti pukul 2 punyalah. Why not? Ni bahasa orang putih. Kenapa tidak solat berjemaah dekat surau? Kan ada surau yang kosong. Kadang-kadang ustaz tengok ramai anak ustaz berlari. Kenapa dia tak bersama-sama dengan ustaz? Daripada berlari-lari, tentunya dia balik lewat punya. Kalau dia balik cepat tak apalah. Cerita kalau mak dia kata, Muhammad, mak ambil pukul 2. Sedangkan masuk waktu 1.26. Kenapa tak habis kelas? Disolat dulu. Kerana kita tahu solat adalah amalan yang paling besar sekali. Boleh anak ustaz? Dan Nabi kata, "Summa ay apa Rasulullah? Birrul walidain." Buat baik pada mak bapak. Jadi apa sahaja, apa maksud buat baik? Apa sahaja yang kau buat menyebabkan hati mak kau seronok, maka dikira sebagai kebaikan. Birrul walidain, buat baik pada mak bapak. Katalah mak bapak kau suka kau menghafal Al-Quran, itu satu kebaikan. Mak kau suka bangun kata, ya Allah, katalah contohnya katalah nama anak kita Aina. Mak suka sangat Aina ni bangun awal baca Quran. Maka bangun awal dan baca Quran tu dikira sebagai birrul walidain, buat baik kepada mak bapak. Mak kamu tak suka kamu main game. Mak kamu kata, janganlah main game. Sebab mak tengok anak murid mak main game jadi jahat. Maka kau main game juga. Menipu mak bapak kamu. Buat password. Ada kod. Kalau mak kamu reset, ada password untuk dapatkan game balik. Tolong tutup saja. Ya, birrul walidain, maka kamu menipu mak bapak kamu, maka itu dikira sebagai derhaka kepada mak bapak. Boleh nak merusak? Jadi kesimpulannya birrul walidain apa dia? Apa sahaja yang kamu buat, mak kamu suka dan ayah kamu suka, dikira sebagai birrul walidain. Maksudnya dikira sebagai amalan yang baik. Okey, setakat ni ada soalan nama ustaz. Tinggal 10 minit lagi. Ada ya? Kemudian Nabi SAW bagi tahu al-jihadu fi sabilillah. Selesai. Kemudian amalan yang kamu kena buat pada bulan Ramadan adalah beri makan kepada orang. Sebab itu pada bulan Ramadan, kalau kamu perasan mak ayah kamu berebut untuk bagi iftar. Apa maksud iftar? Apa maksud iftar? Apa maksud iftar? Ya, memang sedekah. Iftar ni bagi orang makan untuk buka puasa. Kamu tengok Ustazah Hazani ada nama, Ustazah Jalilah ada nama, Ustazah Irwani ada nama, Ustazah Maimunah ada nama. Kerana apa? Kerana sangat besar pahala bagi orang yang menjamu orang makan buka puasa. Dalam satu hadis lain, hadis yang sahih, orang bertanya kepada Nabi SAW, ayil a'mali afdal? Macam mana nak jadi orang Islam yang paling baik? Kemudian Nabi SAW berkata, tut'imut ta'am, selalulah bagi makan kepada orang. Kamu nampak orang miskin, kamu bagi makan. Kamu nampak orang makan, kalau kamu ada duit macam ustaz, belanja orang makan. Dan belanja makan yang paling afdal sekali adalah belanja makan sewaktu orang buka puasa, walaupun sebutir tamar. Boleh anak murid ustaz semua? Ingat? Okey, ada soalan, silakan. Tak ada juga lagi. Hebat betul anak murid ustaz. Yang seterusnya, amalan pada bulan Ramadan yang paling baik adalah bertaubat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bertaubat ini maksudnya kamu menyesal. Bila menyesal biasanya apa akan jadi? Akan menangis. Bila ustaz pergi dekat Mekah, baru ni ustaz semayang di Masjid Nabawi, imam di tengah baca Quran. Wa yastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia menangis. Kenapa? Ayat tu cerita pasal taubat. Di semayang dia boleh menangis. Biasanya orang yang menitis air mata ni kerana menyesal, itu tanda dia bertaubat. Aku menyesal ya Allah.
silap aku buat ni ya Allah, aku menyesal ya Allah. Dia menangis. Sudahlah dia menyesal dengan perbuatan tu, dia ada lagi. Lepas ni aku memang tak buat dah. Silap aku. Lepas ni memang aku tak buat dah. Kemudian dia tak buat dah. Kemudian satu lagi, dia berazam untuk tinggal. Aku memang tak buat. Dan apa yang aku buat, kalau dia berkaitan dengan reta orang, aku nak pulang balik. Kalau fitnah, aku dah fitnah dia. Dia tak buat pun, aku tuduh. Sebenarnya aku geram dengan dia. Sebab dia periksa nombor 1, aku asyik nombor 2 je. Aku pengang ni. Apa dia kena buat? Dia kena bersihkan balik nama orang yang difitnah. Dia kena pergi. Dia kata sebenarnya aku cerita tu tak betul. Aku dah menyesal lah. Teringat Ustaz Masri bagi tahu, bimbang pula aku masuk ke dalam neraka Jahannam yang sangat menakutkan. Aku mengakulah aku silap, minta maaf. Itu adalah amalan yang terbaik. Kemudian sabda Nabi SAW, wallahi inni, demi Allah, aku beristighfar wa atubu ilaih. Aku beristighfar, maksud aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, akthar min 70, lebih banyak daripada 70 kali sehari. Nabi ada riwayat kata 100 kali. Macam mana cara bertaubat? Di antara salah satu cara bertaubat adalah beristighfar. Maka Nabi pagi-pagi lepas solat, Nabi akan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sorang-sorang lah. Jangan ramai-ramai, nanti orang pun nak berzikir juga. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuanku, silap aku ni. Aku dah buat mak aku menangis ni. Silap lah ya Allah. Mak aku nak sangat aku result macam ni. Tapi aku dah bodoh lah aku ni ya Allah. Menyesal aku ya Allah. Kemudian apa kita buat? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Seorang-seorang tengah malam kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Dan Ustaz bagi tahu tadi, Allah akan lorongkan kita ke jalan masuk ke dalam syurga. Semua kita buat mesti benda baik. Ustaz berani garanti lah. Baik. Dan Nabi bagi tahu. Sebab itu setiap hari Jumaat kita akan baca maksurat. Ustaz akan baca maksurat. Kerana nama Nabi bagi tahu, barang siapa yang baca maksurat. Dalam hadis Nabi SAW, dengar je, dia ada namanya penghulu istighfar. Pernah dengar penghulu istighfar? Ada. Ustaz baca. Sebab itu pagi-pagi Jumaat Ustaz suka baca maksurat. Dekat surau ni Ustaz nak koma dengar Ustaz baca maksurat. Apa dia? Nabi kata, man qalaha minan nahari muwaqqinan. Barang siapa yang baca waktu pagi. Nahar ni maksudnya siang. Dalam keadaan dia yakin yang dia baca tu, famata, maka dia mati min yaumihi, pada hari itu, qabla ayyamsi, sebelum sampainya malam, fahuwa ahlil jannah, maka Nabi yakin dia ahli syurga. Dia baca penghulu istighfar, nanti Ustaz baca. Dia baca, kemudian muwaqqinan, dia percaya Allah mesti ampun dosa aku punya. Allah tu Maha Pengampun. Siapa yang sangka buruk dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ampun dosa aku ni teruk, memang dia masuk neraka. Tapi kalau dia yakin Allah Ta'ala mesti ampunkan aku punya, sebab aku orang baik, aku orang baik, aku tahu aku bukan jahat, dan Allah tu Maha Pengampun, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ya. Wa man qalaha minal lail, siapa yang waktu malam lepas maghrib dia baca penghulu istighfar ni muwaqqinan, dan dia yakin juga Allah Ta'ala mesti ampun aku punya, famata, lalu dia mati, tiba-tiba mati, serangan jantung ke, jatuh bangunan ke, kena gigit dengan ular ke, terkejut nampak cicak ke, mati tu, tentulah fahuwa min ahlil jannah, maka dia ahli syurga. Hadis ini sahih. Nampak ya? Okay. Jadi apa dia penghulu istighfar? Allahumma anta rabbi. Ikut semua. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Apa kamu kena buat? Pagi sekali baca, malam sekali baca. Kalau ikut dalam hadis 3 kali. Sebab itu hari Jumaat ustaz akan ada maksurat tu, nampak tu maksurat Ustaz Fadil beli. Di maksurat setiap hari Jumaat nanti akan ada giliran koma datang dan baca maksurat. Di dalam itu ada penghulu istighfar. Yang mana Nabi SAW baca, kalau kamu baca pagi, kamu yakin dengan penghulu istighfar tu, kamu mati. Kita tak tahu mati bila. Allah masukkan kamu dalam syurga. Malam kamu baca, tiba-tiba saya ustaz tak nak mati, tapi kalau ustaz mati, ustaz yakin dan ustaz masuk dalam syurga. Betapa hebatnya penghulu istighfar yang kita baca tadi. Boleh anak murid ustaz semua? Okey, kemudian seterusnya adalah last. Sebenarnya banyak lagi tapi tak sempat pasal masa tak mengizinkan, iaitu membaca Al-Quran. Tolonglah anak-anak murid ustaz bulan Ramadan ni jangan tunggu ustaz dan ustazah ataupun guru besar ataupun pentadbir ataupun cikgu-cikgu koma suruh baca Quran baru koma nak baca Quran. Jangan. Kerana Quran itu ada syafaat. Syafaat ni maksud apa dia? Backup. Katalah ustaz mati, ada 2 je syafaat yang boleh backup ustaz. Pertama, syafaat daripada Nabi SAW. Pasal ustaz rajin selawat, nanti tak sempat, nanti kita akan cerita pada kuliah akan datang. Yang kedua iaitu Al-Quran. Sebab itu sahabat Nabi ni kalau dia baca Quran sampai penat, sampai dia tak larat baca Quran, dia baca dalam hati. Dia tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran tu pun dah boleh pahala dah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah kamu Al-Quran. Katalah dah malas sangat, penat sangat ustaz, tak larat dah. Kamu buka Quran, kamu tengok. Dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Nabi kata iqra'ul Quran. Bacalah kamu Quran, fa innahu ya'ti, sesungguhnya di akhirat nanti dia akan datang. Macam mana ustaz tak tahu? Ustaz, macam mana Quran tu datang? Ustaz tak tahu. Dalam bentuk buku ke, dalam bentuk hadiah ke, dalam bentuk amalan, ustaz tak tahu. Tapi dia datang syafi'an, sebagai syafaat. Kan amalan kita ditimbang di mizan nanti. Ditimbang. Katalah ustaz banyak dosa. Allah, ustaz derhaka kepada mak bapak, tak baik dengan rakan-rakan guru, selalu bersangka buruk, bergurau yang tak elok, apa ke namanya pun, buat benda yang tak elok. Allah, banyak sangat dosa ustaz. Tengok timbang amalan kan, faman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura. Ditimbang amalan. Amalan kanan ni amalan yang baik, amalan kiri amalan yang buruk. Ditimbang. Tengok mula-mula amalan baik berat. Oh, banyak ustaz buat baiklah apa semua. Kemudian katalah Tuhan kata. Letak pula amalan buruk dia. Letak amalan buruk. Bila amalan buruk lebih banyak daripada amalan baik, masa confirm lah ustaz ahli neraka. Ustaz dah nampak neraka dah. Dalam tu orang kena seksa, kena potong kepala, kena dibakar. Api neraka warna hitam, tuan-tuan. Nak murid tahu kan? Ustaz kata, Allah, habislah ustaz macam ni. Ustaz takut dah. Tiba-tiba last minute, ada 2 benda yang tolong ustaz. Seminit lagi ustaz habis. Apa dia? Pertama, syafaat Al-Quran. Jangan risau, malaikat kata, kamu dulu suka baca Al-Quran. Nah, ni syafaat. Brum letak. Berat dah, sama rata dah. Kemudian datang lagi Nabi SAW. Katalah, bukanlah Nabi datang dalam fizikal tu. Ni Muhammad Masri, kamu dulu hari Jumaat mesti tak pernah miss berselawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik fil alamin innaka Hamid. 10 kali ustaz selawat. Diletak lagi syafaat. Oh, berat ustaz. Maka ustaz masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan anak murid ustaz, rakan-rakan guru, semua pentadbir, kita tergolong di kalangan orang yang sentiasa
cinta kepada amalan yang soleh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.